بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العلي العظيم. أما بعد. Kita sambung semula pembacaan kitab kita Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wa Khasa'isun Nabawiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, sambung pada hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, hadis ke-8, Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku pernah bertanya mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pakcikku yang bernama Hindun bin Abu Halah, yakni orang yang memiliki nama samaran Abu Abdillah. Hindun bin Abu Halah adalah orang yang banyak mengetahui sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kata Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Hindun bin Halah, Hind bin Halah bin Abu Halah, dia mengetahui banyak tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ulama mengatakan sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidatuna Khadijah pernah berkahwin dengan dua orang lelaki. Sebelum dia kahwin dengan Rasulullah, dia pernah berkahwin dengan dua orang lelaki, di antaranya Abu Halah. Abu Halah. Jadi daripada perkahwinan dengan Abu Halah, maka Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dapat anak, di antaranya Hind tadi ni. Maka Hind bin Abu Halah ataupun bin Abi Halah adalah anak tiri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka di sini juga nak ajak kepada kita, nak tahu, nak kenal seseorang manusia itu, maka kena tanya orang hak paling rapat dengan dia. Jangan tanya musuh dia, dan jangan tanya orang yang jauh daripada dia. Jangan tanya orang yang tak pernah bermulazamah ataupun tak pernah berurusan dengan dia. Tiba-tiba kita pergi tanya tentang orang tersebut, sedangkan tukang cerita tu pun tak kenal sepenuhnya, tidak mengetahui secara benar ataupun secara tepat. Maka Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, dia tanya anak tiri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, kerana dia duduk serumah dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu adalah Hind bin Abi Halah. Nama dia adalah Hind bin Abi Halah At-Tamimi. Hind bin Abi Halah At-Tamimi, yang merupakan anak tiri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan Hind bin Abi Halah ini disebutkan oleh para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup syok dengan dia. Makna dia Nabi cukup suka kalau bergaul dengan anak tiri Nabi ni. Nabi cukup seronok kerana perwatakan dia, akhlak dia dan sebagainya. Dan Hind bin Abi Halah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah syahid dalam peperangan Jamal. Peperangan Jamal, iaitulah pada tahun ke-37 Hijrah. Dia syahid dalam perang Jamal. Perang Jamal ni perang apa tuan-tuan?
iaitulah selepas daripada diangkatnya Sayyidina Ali, dibunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardah, maka berlakulah kita kata perselisihan di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perselisihan di sini ulama mengatakan, kalau kita tengok dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kita tengok dalam kitab Asy-Syiah wat Tasyayyu', cerita membicarakan tentang bagaimanakah boleh berlakunya perbezaan pandangan di antara Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Lepas daripada Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh oleh seorang lelaki yang nama dia Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam dia bunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu wa ardah dalam rumah Sayyidina Utsman ketika mana Sayyidina Utsman sedang membaca Al-Quran. Dia baca Quran, tiba-tiba puak-puak ni kepung rumah dia ceroboh masuk dan depa tikam Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi bila tikam Sayyidina Utsman, ketika itu di tangan Sayyidina Utsman adanya mushaf, yakni Al-Quranul Karim. Bila mana ditikam, maka pada ketika itulah muslimin muslimat sekalian, darah Sayyidina Utsman ni merecik jatuh pada ayat Allah Subhanahu wa taala, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala saksi bagi kamu wahai Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi peristiwa pembunuhan Sayyidina Utsman dan darah dia merecik jatuh atas ayat fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim itu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala nak menjawab segala fitnah yang dilemparkan oleh orang-orang munafik kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, yang mengatakan beliau pilih ahli keluarga, beliau pilih bulu, beliau berat sebelah dalam melantik menteri ataupun orang yang ditugaskan memegang beberapa jawatan utama dalam kerajaan Madinah Al-Munawwarah. Maka semua perkara itu adalah fitnah yang dilemparkan oleh orang-orang munafik semata-mata benci kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan akhirnya daripada fitnah yang dilemparkan, fitnah yang disebarkan sampailah ke Basrah, sampailah ke Kufah, menyebabkan kebanyakan orang yang tidak mengetahui cerita benar, mereka mula membenci Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dan akhirnya mereka mengambil tindakan bunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ni cerita ni tuan-tuan, pengajaran bagi kita, jangan duk percaya pok-pok munafik. Pok-pok munafik ni disebabkan mereka lah berlakunya perpecahan demi perpecahan. Apa maksud munafik? Izharul Islam wa ikhfaul kufri. Mereka yang menzahirkan, mereka kata mereka Islam, tetapi dalam hati mereka kufur pada Allah, benci pada Islam, benci kepada pentadbiran Islam. Maka ini golongan-golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya bila terbunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu wa ardah, maka ketika itu dilantik sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada permesyuaratan di antara golongan Muhajirin dan juga Ansar, maka mereka bersetuju untuk melantik Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa ardah menjadi khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu wa ardah. Maka ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan berada di Iraq, kerana Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu adalah gubernur di Iraq di bawah pemerintahan Sayyidina Utsman pada ketika itu. Maka bila dia duduk di Iraq, ketika itu apa yang berlaku tuan-tuan? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hantarlah dia punya kita kata rombongan ataupun beberapa orang sahabat untuk mengambil bai'ah daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa ardah.
Jadi pendek cerita tuan-tuan kalih panjang-panjang kan. 8.45 dia berhenti ya. Kan? Ada orang bunyi kata habis lewat. Tak apalah, kita habis awal, kita habis lewat. Gitulah cerita dia. Kan? Saya 5 jam boleh cakap terus, tuan-tuan kau tak larat tunggu. Kan? Baca malam ni habis 399 hadis kita boleh baca. Pasal kita duk buat dah. Tapi kita baca 8.45 berhenti ya. Tak kira tuan-tuan nak balik kena roti sorai, nak kena kopi nak kena cakurtiau apa mana. Baik. Jadi selepas daripada tu Muawiyah bin Abi Sufyan tak terima. Tak terima ni bukan makna benci Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dah. Maksud tak terima di sini dia mengikut pandangan Sayyidina Muawiyah, afdalnya, terlebih baiknya kita tangkap dulu pembunuh Sayyidina Uthman, kita kenakan hukuman had kat dia, lepas tu barulah kita lantik pemerintah. Aku bayar lah Ali nanti ni. Pandangan dia. Maka pada ketika itu mengikut Sayyidina Ali dan juga penyokong-penyokong dia, mereka kata tak boleh lagu tu. Kita angkat dulu pemerintah, bila ada pemimpin, ada kerajaan yang kuat, baru kita boleh laksanakan undang-undang. Ini ikut pandangan dia pula. Maka ulama kata berbezanya pandangan kedua orang sahabat ini adalah beza dari sudut pandangan sudut politik sahaja. Bukan sudut akidah. Bukan kata Muawiyah tak suka kat Sayyidina Ali sebab Sayyidina Ali ni ahli bid'ah, syirik pada Allah. Ada. Bukan makna Sayyidina Ali tak suka Muawiyah disebabkan Muawiyah ni berpaling tadah daripada Islam. Tak juga. Tapi berbeza dari sudut faktor politik sahaja. Kawan ni kata calon dia lagi kemah. Kawan ni kata calon dia boleh majoriti mudah. Contoh gitulah. Takkan tak boleh kata sikit. Manja lagi tu. Jadi pada tuan-tuan, akhirnya berlakulah perpecahan dan pada ketika itu adanya seorang lelaki namanya Abdullah bin Saba la'natullah alaihim ajma'in. Ni bapa munafik nombor 1 punya ni. Dialah yang meniupkan semangat perpecahan. Dia sebarkan berita-berita yang tidak benar dan daripada Abdullah bin Saba inilah tuan-tuan munculnya beberapa pahaman-pahaman yang tidak benar yang ada di dalam pegangan Syiah yang ada pada hari ini. Syiah ni makna Syiah ini adalah mereka yang mengikut Sayyidina Ali dan mendahulukan Sayyidina Ali dalam sistem khilafah. Sayyidina Ali dulu kita letak dan tidak mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi daripada golongan yang ikut Sayyidina Ali, mereka ini namanya Syiah. Syiah. Baik, pendek cerita, akhirnya Syiah ini berpecah kepada beberapa mazhab. Ada Syiah Rafidah, Syiah Ismailiyah, Syiah Ithna Asyariyah ataupun Syiah Imamiyah dan banyak lagi Syiah Zaidiyah. Ini semua mazhab-mazhab yang ada dalam fahaman Syiah. Baik, yang paling menonjol pada hari ini dan kebanyakan Syiah pada hari ini adalah Syiah yang terkeluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya apa dia tuan-tuan? Mereka mengkafirkan qadhiyatut takfir, mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kalau kita tengok dalam kitab Al-Kafi karangan Al-Imam Ayatullah Al-Kulaini, ulama Syiah, dalam riwayat dia mengatakan bahawasanya inna awwala man baya'a Abu Bakr huwa iblis. Golongan yang terawal membai'ah, yakni yang bersetuju Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, adalah daripada golongan iblis laknatullah alaihim ajma'in. Ini riwayat Syiah, boleh buka dalam kitab-kitab mereka. Dan disebut juga anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala man baya'a Abu Bakr ala minbari hadha wa iblis la'natullah. Dia buat main pula, dia kata Nabi Muhammad pernah bersabda bahawasanya golongan yang akan membai'ah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di atas mimbar aku ini, yakni dalam Masjidin Nabawi, adalah
iblis. Mereka ini adalah golongan iblis, laknatullah. Siapa? Kita iblis bagi dia. Maka daripada itulah mereka menghalalkan darah orang-orang yang tidak sepahaman dengan mereka, yang mana kita ini dinamakan sebagai nasibi. Siapa nasibi? Golongan yang tidak mempercayai, yang tak ikut pahaman Syiah Imamiyah yang ada pada hari ini. Maka bagi mereka membunuh orang Sunni, hukum dia pahala besar. Hukum dia pahala besar. Ini tentang golongan Syiah. Maka akhirnya berlakulah peperangan Jamal, lepas tu berlaku peperangan Siffin, menyebabkan pertempuran yang besar. Jadi Hind bin Abi Halah At-Tamimi ini syahid dalam peperangan siapa? Dalam peperangan Jamal, yang mana Hind bin Abi Halah adalah daripada golongan Syiah. Syiah hak betul, bukan Syiah hak duit dolar ni. Syiah siapa? Syiah di sini maksud dia pengikut, fan club Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu wa ardah. Itu secara ringkas tuan-tuan. Aku sangat berharap Hind dapat menceritakan beberapa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kerana aku mahu mencontohi beliau. Inilah yang dikisahkan oleh Hind. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhkhama yatala'la wajhuhu tala'lu al-qamari laylatal badri aw atwala min al-marbu'i wa aqsara min al-mushadhabi 'azim al-hamati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang lelaki yang berwibawa. Wajahnya cerah berseri bagaikan bulan yang bersinar pada waktu malam. Beliau, yakni Rasulullah, lebih tinggi daripada orang yang sederhana, lebih rendah daripada orang yang tinggi. Kepalanya besar, yakni tengkorak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besar, yakni sesuai dengan fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajil asy-sya'ri in faraqat aqisatuhu faraqa wa ila fala yujawizu sya'ruhu syahmata udunaihi idza huwa waqarrahu azharul launi. Rambutnya beralun, yakni ikal mayang. Apabila rambut bahagian depannya terurai, beliau membuat belahan dua, yakni rambut Nabi bila mana jurai ke depan, maka Nabi SAW akan belah tengah. Rambut Nabi akan belah tengah. Jadi ayah boleh balik buat rambut belah tengah. Dia panggil mat bunga apa dululah. Nah, rupanya belah tengah itu di antara sunnah Nabi kita ataupun perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Hujung rambutnya dibiarkan sampai ke cuping telinga. Dalam hadis ni juga dihabang antara kadar panjangnya rambut Nabi SAW, antara ni dalam riwayat ni dia sampai cuping telinga. Rambut Nabi ada 3 jenis. Yang pertama dia panggil wafrah, yang kedua dia panggil jummah, yang ketiga dia panggil limmah. Bukan hantu kat limah. Wafrah yakni rambut yang tidak sampai ke cuping telinga, yang tak sampai cuping telinga, barangkali turun pun atas pada cuping telinga, macam rambut kita lah barangkali. Nah, yang kedua dia panggil jummah. Jummah ni sampai ke telinga, pertengahan telinga dan sampai ke cuping telinga, itu dia panggil jummah. Yang ketiga dia panggil limmah. Limmah iaitulah bermula daripada cuping sehinggalah sampai ke bawah, sampai ke rapat bau, maka itu dipanggil jummah. Jadi rambut Rasulullah ada 3 jenis kebiasaannya. Tapi bila Nabi buat umrah atau buat haji, Nabi akan cukur kepala. Nabi akan halaq, Nabi akan cukur kepala. Maka itu yang paling afdal bagi orang lelaki bila mana melaksanakan haji ataupun umrah. Orang perempuan jangan cukur kepala. Cari silap masuk bilik. Silap masuk bilik. Laki tengok-tengok lah, kudu ingat kan siapa? Rupanya bini dia.
Pasal dia duk faham ayat zahir, kata Nabi cukur kepala, dia pun cukur juga, keluar duk balut serban elok. Ya, orang tengok pelik, kok mana dia ni balut serban ni. Padahal dia perempuan. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan rambutnya sebagai wafrah. Warna kulitnya putih kemerah-merahan. Jadi Nabi SAW antaranya putih kemerah-merahan, bukannya putih penyakit macam orang kena penyakit kulit yang putih bersangatan. Wasi'al jabin azajjal hawajibi sawabigha fi ghairi qarnin bainahuma irqun yudirruhu ghadabun aqnal irnina lahu nurun ya'luhu yahsibuhu man yata'ammaluhu asyamma. Dahinya luas, alisnya panjang, melengkung bagaikan dua busur panah yang terpisah. Alis ni bulu kenin. Bulu kenin Nabi ni tak bercantum, dia pisah antara salah satu di kanan kiri ni berpisah, tak bercantum, dan melengkung sesuai elok dengan apa kedudukan tulang ni, tulang atas ni pegang ni, maka ikut lengkung itulah Nabi punya alis. Orang lah pi cukur terus alis tak ada apa, cerah tak ada dah. Dia buat lepas tu dia kalut nak bagi naik pula, dia pi bubuh celak bagi tebal tu, dia buat 4 segi terus dia punya kening dia. Tak boleh mencukur bulu kening, hukum dia haram, tak boleh. Ada orang yang bulu kening naik terus gitu, dia tak melengkung dah, dia naik pacak terus. Ada orang yang bersambung antara dua kening kanan dan kening kiri. Jadi kalau sambung kening kanan kening kiri, bid'ah masuk neraka tak masuk neraka. Pasal kening ni bukan mak pak kita hak tolong duk set. Esok keluar biar kening kanan kiri tak cantum no. Ada. Hak ni dia panggil apa? Dia panggil khalqiyah. Apa dia khalqiyah? Iaitulah benda yang Allah Ta'ala jadikan semenjak asal lagi lagu tu dah. Tapi yang dituntut bagi kita apa dia? Antaranya khilqiyah, kita ikut akhlak Nabi Muhammad, dan apa benda yang kita boleh ikut pada tubuh badan dan pakaian kita, maka itu tak apa. Adapun benda yang memang tak boleh, maka tak boleh tuan-tuan. Satgi duk pi balik, duk pi cukur tengah ni pula, lepas tu dia biar tinggal longkang, tak boleh begitu. Kerana itu benda yang dah ditetapkan. Di antara kedua alisnya ni, antara dua mata, dua urat kening ni, ada urat yang kelihatan memerah ketika sedang marah. Tang ni maklum, ada urat. Urat ni dia tak apa nak merah sangat. Nampak kalau orang duduk depan, nampak. Orang nampak. Tapi bila Nabi marah, dia akan naik kalau merah tang ni. Jadi bila merah tang ni, sahabat tahu dah Nabi marah. Tak gaduh duk pergi tanya Rasulullah marah ke? Ada. Naik nampak saja lain tang ni merah, maka sahabat tahu dah, kata Nabi SAW ketika itu marah. Maknanya nak habaq kat kita, Nabi kita duk dengar Nabi ni lembut, Nabi ni layan orang, Nabi. Tapi jangan lupa Nabi SAW ada juga sifat marah. Bila marah pada perkara-perkara yang bercanggah dengan agama Allah, ketika itu Nabi SAW marah. Hidung Rasulullah mancung, di hujung hidungnya ada cahaya yang memancar. Maknanya apa? Hindun bin Abi Halah nak gambarkan hidung Nabi ni kira suci, bersih elok. Kira orang tengok merelap hidung. Beza dengan hidung kita. Jauh segak-segak, main dekat tu dia berutu hidung. Allahu Rabbi. Jadi hidung Nabi tak ada resdung. Hidung Nabi tak ada resdung, tak ada jerawat lagu hak kita duk naik, tak ada pori, lubang pori keluar apa dia hak putih-putih kerak nasi, tu tak ada. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik penciptaan Allah, sehingga kan orang yang tidak melihatnya betul-betul akan menyangka hidung baginda lebih mancung daripada yang sebenar. Kathal lihyati sahlal khaddaini dhali'al fami ashnaba muflajal asnani daqiqal masrubati ka'anna 'unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddati. Janggutnya tebal,
Janggut Nabi tebal. Macam mana nak kira janggut tebal? Dalam kitab fiqh kata nak kira janggut tebal tak nampak warna kulit tu ni. Tebal tak malung? Saya tak tebal, nampak lagi. Maka bila berwuduk wajib kena bagi kena sampai bawah. Tapi kalau macam Syekh Abdul Rahman Sudais, nampak dah tengkok dia. Kita pun tak nampak tengkok dia. Maka bila tak nampak tulang dagu di bawah, maka sudah dikira tebal. Jadi bila tebal dia basuh muka dia berwuduk macam mana? Sekadar menyelat sahaja. Dia basuh. Lepas tu itu saja. Tak payah duk buka, duk pergi tembak. Tu tak ada kerja punya orang. Tak ada kerja punya orang tu. Jadi benda tu pun kena bagi clear juga. Sagi duk ni nak duk tanya. Ustaz tak habis lagi. Orang mayang raya berapa kali takbir dah dia tu tak habis lagi. Pasal apa? Duk basuh janggut tak clear. Jadi janggut Nabi SAW tebal. Kedua pipinya mulus. Yang ni pipi Nabi ni pada pipi Nabi ni bersih, lembut, cantik pipi Nabi. Mulutnya lebar. Maksud bukaan mulut Rasulullah ni luah. Pasal apa mulut luah? Bukan mulut luah huduh dak. Mulut luah yang cantik. Kerana orang yang mulut luas ini di antara kelebihannya fasih berbicara. Fasih berbicara. Itu di antara hikmah dia. Giginya agak jarang namun teratur rapi. Gigi Nabi jarang-jarang. Gigi Nabi jarang-jarang. Bulu badannya halus. Al-masrubah bulu badan. Mula tang mana kita habak dah bulan lepas. Tang mana mula bulu badan bawah daripada lubang ni bawah dia. Tang betul-betul ni. Sampailah ke pusat. Masrubah bulu dada Nabi seperti mana kal khatti, macam orang tarik satu garisan panjang turun gitu saja. Selain daripada tu tak ada bulu. Seluruh badan Nabi hal lain tak ada bulu, cuma al masrubah sahaja. Kita bulu atas sampai ke bawah. Bulu atas sampai ke bawah. Hak patut potong tak potong, taruh bulu ketiak punya panjang, jamak qasar pun lepas. Jadi apa? Kena bagi kemah. Lepas tu lehernya indah, tegak dan kuat. Tengkok Nabi kuat, kemah. Nabi SAW nya tengkok kuat dan kemah. Dan sahabat juga akan mengetahui sifat Nabi SAW apabila memberi sepenuh penumpuan, bila mana Nabi bercakap ataupun Nabi marah. Antaranya yang tadi akan naik orak merah di dahi. Yang kedua akan naik orak di tengkok. Macam orang duk jerkah tu dia naik orak tu. Maka itu di antara salah satu contoh Nabi SAW menyampaikan dakwah. Itu boleh buka dalam Mustikah Hadis jilid 1 kalau tak silap. Pada bab beriman kepada Rasulullah SAW, terbitan Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Boleh buka lah tu, tengok bagaimana Nabi berkhutbah sampai merah biji mata sahabat kata. Sahabat tak lena, Allahu Rabbi, tu baru khutbah. Alhamdulillah, taqwa pada Allah. Nak rasa apa? Nak kata apa? Dia kata dia lehbak lah. Tak pergi dia keluar, dia cucuh dengan kita juga. Pergi ngayak tu. Ninduk awal-awal tu bagi kemah dah. Naik atas mimbar tu biar bagi orang nampak apa. Dia ni cengeng ni, bayar ni. Walaupun tak cengeng pun. Tapi dia naik atas tu, cara dia pegang tongkat, cara dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi. Pingayak tu ya. Dia kata jam kreng tu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi. Tentang apa kata pun tak tahu. Waktu khutbah tu lah nak pancung kau. Pancung biar kena lah. Jangan duk pancung tiba kau suka. Pancung biar ada ilmiah, biar ada point orang boleh ambil balik. Kempen makan buah-buahan tempatan. Duk Covid buah-buahan tempatan apa hari? Buah-buahan tempatan, sayur-sayuran. Kempen makanlah sayur banyak-banyak. Orang duk beranak pak tak ada, mak tak ada, duk kalut nak makan sayur. Tak gaduh ajak makan sayur, dia telan sayur kau tu ya. Faham tak belum?
Maklum, faham ke tak? Nampak seorang ya? Faham lah tu cerita dia tu. Kan? Biar ada, sebelum nak khutbah baca dulu. Nah, ada kalimah-kalimah yang kita tak pernah sebut. Kena cerita bak dadah ke apa ke? Kokain, metafetamin. Melah kali dia kata, janganlah kita makan vitamin. Mampu habis. Hak dengar dia kata, pi dia kata, kita baru makan vitamin untuk darah tinggi ya. Ustaz tu kata tak boleh makan vitamin pasal haram, bukan vitamin. Nah, metafetamin tu maksud dia. Dia duk tak reti nak sebut hak beta depan tu. Lah kali balas vitamin terus jahanam terus. Ni dia apa dia? Ni dia kena apa? Dia kena praktik baca ayat Quran. Jangan silap baca ayat Quran tu penting. Ayat Quran penting. Panjang pendek dengung tak dengung lah. Tok kotik gua mana ni baca Quran tak betul. Kena pergi betul ya. Nah, pasal apa? Orang tengok kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Lam tebal, lam taghlid. Kena reti. Nah, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ni baru masuk Islam ke kok mana kau ni? Dah, kena bagi kena tepat sebutan. Ittaqullah. Innal hamdalillah. Ha. Bagi betul sebut makharijul huruf. Ha. Nah, za zai. Nah, idza zulzilatil, adanya angin di situ pada huruf zai. Tak boleh iza zulzilatil. Apa beza? Tak ada beza apa. Maka kena perlu kepada mumarasah. Apa maksud mumarasah? Kena kita panggil asah sebutan bagi tepat. Cara kita berkhutbah dari hak minggu lepas lagi, minggu ni lagi bagus, minggu depan lagi bagus. Ni dak nak atas mimbar, lepas tu duduk panggung. Ni buka lampu tak apa nak nampak. La haula wala quwwata illa billah. Teruk sungguh. Teruk. Bukan sini dah, Afrika Selatan. Tang ni tak apa. Nah, habis. Mu'tadilal khalqi badina mutamasika sawa al-batni was-sadri. عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر. Bentuk tubuhnya sederhana, tak tinggi tak rendah. Badannya berisi dan seimbang. Perut dan dada sama rata. Ni payah nak boleh. Perut dan dada sama rata. Maknanya Nabi tak makan banyak. Dan sepanjang hidup Nabi tak pernah makan kenyang macam orang lain. Sepanjang hidup tak pernah makan kenyang. Sampai Nabi wafat tak pernah makan kenyang. Makan apa hak ada sahaja. Baik. Dan dadanya lebar, yakni bidang. Kedua-dua bahunya bidang dan tulang sendinya besar. Besar ni makna apa maklum? Maksud tulang besar ni maksudnya yang pertama rangka badan besar. Yang kedua sendi Nabi kuat. Tak ada riwayat yang cerita tangan Nabi patah, tak ada. Yang ada hanya apa? Gigi Nabi SAW patah. Dia tidak melibatkan sendi besar. Ni pergelangan, lepas tu pala bau, tengkok, lagi, siku, lutut, tak ada. Itu sendi besar. Adapun gusi ni apa dia? Benda yang lembut. Jadi dalam perang Uhud Nabi jatuh dalam lubang. Antara yang angkat Nabi adalah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Bila mana Nabi jatuh dalam lubang, ketika itu apa yang berlaku? Nabi cedera pada saat itu, gigi Nabi patah, maka tersebarlah berita yang mengatakan Nabi Muhammad dah mati dah dalam perang Uhud. Bila sahabat dengar Nabi mati, ya dandan terus jatuh depa punya semangat nak perang pasal panglima mati awal. Bagi dia pada dia ketiga tu. Akhirnya Nabi SAW nak buat macam mana? Nabi nak menghilangkan sifat
tak semangat dalam diri sahabat waktu perang di medan Uhud, Nabi nak naik atas batu yang tinggi. Seolah tempat tu tinggi, Nabi boleh duduk gawang kat atas. Duduk gawang kat atas, dan sahabat yang duduk di bawah akan nampak Rasulullah tak mati lagi. Maka bila Nabi nak naik, ketika tu tak boleh naik sebab tinggi. Yang kedua, Nabi pakai baju besi. Nak menggambarkan beratnya baju besi Nabi SAW. Nabi nak naik, pada kebiasaan Nabi boleh naik, tapi tak boleh naik kerana berat. Baik. Maka Nabi pun perintahkan Talhah bin Ubaidillah, wahai Talhah, hang tolong duduk tak? Maksud kata barangkali macam kita nak naik tempat tinggi, anak nak naik tempat tinggi, kita duduk kita duduk macam dengan tangan pun duduk di bawah, kaki kepala lutut duduk tekan di lantai tu. Anak naik atas belakang. Begitulah yang dilakukan oleh Talhah radhiyallahu anhu. Dia duduk itu, Nabi ragah naik atas belakang dia, dan Nabi naik atas batu. Bila naik atas batu, Nabi kata apa? Nabi kata wajib bagi Talhah. Apa maksud wajib bagi Talhah? Nabi kata wajib syurga bagi Talhah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW kuat tubuh Nabi dan tidak pernah berlaku patah dan sebagainya. Baik. Dan di sini dia kata lagi pada dia, bahagian dadanya tidak ditumbuhi rambut, kelihatan bersih bercahaya. Dada Nabi, badan Nabi bersih elok. Dari pangkal leher sampai ke pusat, pangkal leher tang kita abang tu lah, bulu yang tebal tumbuh seperti garisan. Dia naik satu line sampai ke pusat. Kedua-dua puting susu dan perutnya bersih. Pasal apa dia boleh habaq Nabi punya puting susu bersih? Pasal Nabi duduk dalam rumah, barangkali ketika mana Hindun tengok ni, dia pernah tengok Nabi buka pakaian dalam rumah. Maka dia nampaklah pada bahagian puting susu, orang panggil apa? Nenen. Nenen. Nak abang pun tak gamak balong ni. Orang kata lolak pula. Kena abang biar. Kan? Puting susu nenen Rasulullah ketika tu dia bersih, cantik, elok. Kedua-dua bahu dan dada bahagian atas berbulu halus. Baik. Tawil az-zandaini. Rahbar rahati. Shathnal kaffaini. Wal qadamaini. سائل الأطراف خصمان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء. Kedua-dua ruas tulang tangannya panjang. Yang ni tangan Nabi kemah panjang. Telapak kakinya lebar. Kedua-dua telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Yang ni isi Nabi agak tebal sikit. Jari-jarinya panjang. Lekukan telapak kaki bahagian tengah tidak menyentuh tanah. Macam kita habaq itu tapak kaki. Tapak kaki kita, tak maaf tunjuk dulu. Ni tapak lekungan tapak kaki tengah. Jadi bila Nabi berjalan, tengah ni dia tak gagal tanah. Dia dalam. Lengkungan Nabi ni dah dalam. Jadi pasal apa dalam? Balik lagi jangan duk fikir dengan apa dia cok nyok pula. Ada kata nak ikut macam kaki Nabi, boleh sakit nak. Tu Allah Ta'ala buat ziarah. Jadi bila Nabi berjalan tu mempengaruhi yang pertama kestabilan jalan seseorang. Jalan steady. Yang kedua mempengaruhi kecepatan, speed Nabi punya jalan. Sebab tu Nabi jalan cepat. Nabi tak jalan lambat. Kerana apa? Kerana tapak kaki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan untuk Rasulullah adalah tapak kaki yang lain daripada yang lain. Atau lekukan tengah tapak kaki tak menyentuh ke tanah. Kedua-dua kakinya halus sehingga air tidak melekat di kulit kakinya. Maknanya kulit kaki ataupun tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulit baginda ni halus sungguh. Kira mau kalau kena ayak turun elok, tak melekat di kulit. Macam kita pergi basuh kereta, dia buat apa? Wek menetang apa? Tembok ayak tu ayak tak melekat. Kalau kereta gitulah. Tapi Nabi SAW, Allah Ta'ala yang jadikan macam tu. Subhanallah. Baik. Yang seterusnya. Idza zala zalan qul'an yakhtu
takaffiyan wa yamshi haunan dhari'al mishyati idza masya ka'annama yanhattu min sababin wa idza iltafata jami'an khafidal tarfi nazaruhu ila al-ardi atwalu min nazarihi ila as-sama'i jullu nazarihi al-mulahazatu yasuqu ashabahu yabduru man laqiya bis-salam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, kakinya diangkat dengan kesungguhan. Makna Nabi tak berjalan seret. Nabi berjalan menapak. Tu cara jalan Rasulullah. Baginda melangkah dengan mantap dan berjalan dengan tenang dan tawadhu'. Jika baginda berjalan, pergerakannya cepat seolah-olah baginda sedang turun ke tempat yang rendah. Ataupun mafhum mukhalafah, bila Nabi berjalan seolah-olah Nabi turun daripada tempat yang tinggi. Jalan sungguh, tekan tapak kaki sungguh-sungguh dan dalam keadaan tubuh badan yang sekata, yang stabil. Itu Nabi berjalan. Apabila dipanggil, baginda akan memalingkan kedua-dua bahunya serentak. Nabi tak kali sebelah ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Tak. Anak Nabi Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kalih terus. Kalih terus. Adalah mayang jangan buat begitu pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Kawan Abdullah jawab Waalaikumsalam. Itu kurang cerdik lah. Nah, ni luar semayang. Dalam semayang ikut hak pekah abang lah. Sebab hak dalam semayang tu ikut hak Nabi semayang. Adapun luar semayang nak menunjukkan adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua nak menunjukkan apabila Nabi bersembang dengan orang, Nabi akan memberi sepenuh perhatian dan Nabi tak hiraukan pada benda yang lain. Supaya orang yang cakap dengan Nabi itu ada connection, ada hubungan, dia rasa Nabi duk cakap dengan dia. Baik. Pandangan matanya terarah ke bawah. Baginda menundukkan kepala menatap ke bumi lebih lama daripada memandang ke langit. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menjaga pandangan baginda daripada melihat benda-benda yang tak sepatutnya. Benda yang patut tengoklah. Benda yang tak patut tengok maka tak boleh tengok. Haram dilihat sekiranya maksiat. Jadi Nabi ajak supaya umat baginda mata tak liak. Masuk rumah orang pun jangan mata liak. Kerana apa? Kerana dia akan menimbulkan fitnah pada tuan rumah itu sendiri. Yang pertama masuk rumah dia, kita duk tengok siling plaster rumah dia. Kerja postman ya, siling rumah punya mahal. Lewat dia ingat postman cabut kan, tak ada duit lagu dia. Kan? Dia tak ada duit, dia duduk pelekeh orang pula dah. Dia tengok, lampu merlip-merlap apa semua. Dia tak tahu hak siling plaster kalau hak kosong lagu tu, acah hak teh tu, baru RM1.50 satu kaki. Takkan dia punya ruang tamu sampai 70 kali 80 kot besar. Kan? Paling kurang 16 kali 16, 20 kali 15. Tu kira besar lah tu kita kata. Melainkan kalau ruang tamu dia boleh buat court futsal, tu cerita lain. Rumah Arab. Rumah adik-beradik saya duduk di Aziziyah. Belah di Tanah Haram. Luar sikit belah Tanah Haram. Di Aziziyah. Pi rumah dia 5 tingkat. Adik-beradik belah mak. Kalau pi kalau dia main musim haji, dia selalu balik main. Duduk di jarak atas. Kadang-kadang dia balik KL, kadang-kadang dia balik rumah dia beradik di jarak atas, dia main tidur di rumah bah. Kami panggil dia Pak Su Pozi kot. Biar orang tu lah. Rumah 5 tingkat pakai lift. Pakai lift. Rumah dekat Aziziyah. Aziziyah ni kira hak pertama pot makan lah. Pot makan. Mutawih kolek duit kat 2-3 orang, siapa nak pergi makan kawarek sup kaki kambing apa, sewa coaster, ya Allah. Pergi makan lah. Apa dia? Kawarek kaki kambing. Bayarlah seorang RM30. Lepas tu naik coaster, duk qasidah apa habis orang coaster, pergi makan sup kaki kambing, kena yang Pepsi 2-3
apa dia tin, lepas tu balik sengap dalam hotel gitu ya. Esok mutawif gerak tak kekik apa, kambing penuh dalam perut. Aziziyah. Yang kedua di Aziziyah tempat apa? Antaranya ayah-ayah kalau pi di Aziziyah tu dia kedai jubah banyak. Nah, kedai jubah yang apa? Bukan ready made, yang custom. Pihak custom. Semua kedai custom murah ya, 100 rial. 100 rial kita 130 ringgit lebih kurang. Dia ukak tu 2 sehari ya siap. Malam ni esok petang leh ambil ah. 100 rial bergantung kepada kain. Di situ ada satu tempat semayang. Dia punya surau dia lah. Surau pun macam masjid punya syok. PA sistem dia karan. Faham tak karan? Karan ni kira mau kalau dengar tu Power Rangersnya PA sistem dia. Tok Bilal dia semua bang lagu Mekah kalau ya Fazal. Memang duduk di Mekah pun. Dia bang tu semua macam imam Tok Bilal Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, karang. Kita duk ingatkan Masjidil Haram dah surau tu. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita dengar tu tuan-tuan. Tinggal kedai jubah. Pasal apa? Syok dia punya bang. PA sistem dia. Power Rangers. Hebat PA sistem dia. Tok Bilal pun sedap. Tok Bilal pun hafiz Quran. Habis meta. Tok Bilal hafiz Quran. No? Hebat sungguh. Depa punya bi'ah Arab memang kecil-kecil hafal Quran dah. Kita kalau Malaysia Tok Bilal hafal Quran tuan-tuan. Allah, masjid tu kira 10 bintang. 10 bintang. Nah, tu imam dia Masya Allah, tabarakallah. Sebiji lagu Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu imam bermaksud istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum wasuddul khalal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duk berasa macam dalam Masjidil Haram, tapi dah surau mall ya. Apa tu? Kalau Malaysia boleh buat lagu tu malang sonok. Nah, tapi surau komplek mall di Malaysia ya Rabbi, rukuk cium punggung tu imam punya speed. Nah, ni di Malaysia. Sujud rukuk tu belaga twist punggung tu imam belaga dinding depan. Tom, belaga tu. Celaka roh dia dah. Mamu belakang. Sepak aku bukan sepak sempit. Nah, kalau di mall-mall di Malaysia, kalaulah ada lagu tu maklum, bila bang saja dengar satu mall tu, baru feel. Baru orang tahu kata mayang. Ni dah keluar masuk lepas lohok keluar ke 12 dah. Mayang maghrib pun dah. Aisyah telah lagi tak tahu lah, balik pakai jamak terus gitu ya. Nah, dia tak ada roh tu, tak ada. Nah, apa hak yang berwajib dia letak syarat. Ni boleh ya, bukan tak boleh. Tak kira lah kerajaan mana pun tak betul ya. Kan? Tak satu syarat, mana-mana construction yang nak buat mall, maka tidak kena ada apa? Yang pertama kena ada imam surau tu. Buatlah surau besar ni, lebih kurang besar ni ke, kecil sikit ke, boleh ramai bayang. Yang kedua kena ada Bilal, kena bayar. Hampa nak cari untung, hampa boleh kutip satu kedai hampa sewa 15,000, 16,000. Takkan tu imam sebulan 1,500 apa nak mati kot bayar. Ambil hak sedap-sedap baca, buah PA sistem sedap-sedap sikit, bila bang dengar satu mall. Maklum bayang, kalau maklum pi Queens Bay Mall di Tanjung sana no, bila masuk maghrib dengar orang bang. Speaker tu pula bukan speaker hak dalam mall saja, sampai luar mall dengar geng-geng hadut skodeng tepi pantai tu pun. Dia nak buat jahat pun, dia fikir 2-3 kali kita duduk tepi lah saya ikan jerung lompat mai contoh tu saya tambah lah. Dan dia bang tu dengar satu mall tu, kita baru duk pilih nak beli kasut raya, cap leri, bukan lari, leri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agak-agak tuan-tuan, agak-agak lah. Orang hak tak pakai tudung waktu tu pun dia berhenti buat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paling kurang
paling kurang. Dan dia akan ada rasa malu barangkali kalau hak jenis ada rasa malu. Nah, orang ni semua pakai pi surau. Aku seorang ya ni, aku dengan dua geng-geng aku duk melalak, duk sembang apa semua, duk beli belah sampai tak amat. Dia akan ada rasa malu. Ni cara kita nak terapkan bi'ah Islamiyah, kehidupan Islam. Di samping pemerintah di atas, orang Islam yang beriman pada Allah, bertakwa pada Allah, ikut ajaran Islam, ikut Quran, ikut sunnah dan sebagainya. Ni di mall-mall ni pun kena terapkan begitu juga. Tak cukup di sekolah, tak cukup di tadika, tak cukup di pasti, tak boleh. Pasal duduk di pasti 8 jam saja, balik lagi no, bukan takat pasti kena hasutnya. Jadi dia kena ni terapkan benda-benda ni. Masjid kita boleh juga sejam nak masuk maghrib pasang Quran. Dia kata orang kata hingat dengan Quran tak apalah. Nah, daripada hingat dengan benda-benda yang lalai, orang yang duduk dalam qaryah kita ni, bila dengar Quran, dia tahu dah, ni tanda sejam lagi nak masuk maghrib. Dia boleh buat persiapan dah. Ada orang yang tak boleh main masjid, dia uzur, dia petang-petang, dia duduk di luar rumah, sambil duduk baluk rokok daun, paling kurang telinga dia dengar kat Quran, daripada dia dengar hak merepek-merepek, duduk sembang dengan kawan-kawan, duduk cerita buruk orang, dengar kat Quran. Siapa dapat pahala? Tukang hak petik suih tu pun boleh pahala. Tukang hak tolong bagi pandangan pun dapat pahala. Siapa-siapa yang membenarkan buka Quran dan sebagainya pun dapat pahala. Payah tak menangah. Betul belum? Maklum betul ke tak ni? Maklum? Betul no? Betul tak apa? Macam ni kita buat di mana? Di madrasah kita. Kita buat petang-petang kita buka Quran. Masjid tak buka, kita buka. Duk tunggu masjid buka, bila nak buka kita buka. Duk di kedai makan, hampa duk sembang, hampa dengar Quran. Kami boleh pahala, hampa boleh pahala. Tak mau ustaz lagi orang marah, tak mau orang marah pergi duduk dalam kubur senang. Nak buat benda Islam duk takut orang marah, duk takut orang kata. Buat hak Islam pun orang kata, buat hak tak Islam pun orang kata. Lagi nak mana? Buat tak Islam tak boleh apa, buat Islam dapat pahala. Pilihlah tu. Jadi apa? Nak buat kerja Islam, nak pegang masjid, kali duk ketak orang, diketak. Sagi saya buat lagi orang kata pula. Duk kira orang kata ke renovate jamban pun tak boleh kalau duk kira orang ni. Hak duk kata tu nak main berak di surau masjid ni. Hak duk kata tu lah nak main berak kencing saja di masjid no. Dia bukan tolong pun, dia tumpang kata ya. Faham tak belum? Maklum boleh lah ni belum? Maklum? Boleh tak? Boleh tak apa. Nak habak kata apa? Jangan duk takut ngorang. Pagi polis panggil. Lah, polis panggil bukan dia nak tangkap masuk penjara tu Polis bukannya gila. Polis pun ada undang-undang dia. Berapa ramai polis hak mengaji? Ketua polis main mengaji, ketua AADK main mengaji. Okey je pun. Nak takut apanya? Akutlah dalam masjid duk jual kokain ayak dong ketum, lain cerita. Jadi tak boleh duk ikut orang. Buat kerja agama, buat hak Islam suruh. Makmurkan rumah Allah Ta'ala. Orang nak fitnah ni apa orang fitnah maklum. Pondok kita apa orang tak fitnah. Ustaz Aiman kutip pondok tak naik-naik pun. La ilaha illallah. Besar tak tu hang kata tak naik lagi. Nak tinggi mana ni? Nak kena buat tinggi KLCC baru nak kata naik. Ni orang yang bukan buta mata, buta hati dan pendengaran mereka. Dia tak main pun. Duk kondeng itu. Quran tak erti baca pun. Duk peleceh orang mengaji kitab. Duk peleceh orang mengaji Quran. Duk peleceh anak-anak hafal Quran. Besok keluar nak makan apa? Kera lah hutan boleh makan. Takkan hafal Quran tak boleh makan? Bak gitu sudah. Dia cengeng malam ni belum. Pasal apa? Covid hari ni 600 lebih. Jadi kena cengeng dengan Covid ke lah. Yang terakhir 845 lagi pemarah. Baik. Dan apabila ada sahabat berjalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berjalan di belakangnya. Apabila sahabat berjalan, maka Rasulullah akan jalan di belakang. Orang tanya, ya wahai ustaz, ni sahabat tak ada adab dengan Nabi ke? Tak. Ada kala sahabat dia duduk depan, ada kala Nabi duduk depan. Sebagai contoh Nabi berjalan, Sayyidina Abu Bakar sat duduk depan, sat duduk kanan, sat duduk kiri, sat duduk belakang, sat depan, kanan, kiri, belakang. Pasal apa?
Kerana kata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, bila mana saya duduk depan, saya duduk rasa musuh macam nak serang daripada belakang. Saya duduk belakang. Kalau saya duduk belakang, saya duduk rasa macam nak main kok kanan, saya lari main duduk kok kanan. Bila duduk kok kanan, saya rasa musuh nak main kok kiri, saya main duduk kok kiri. Maka di sini menunjukkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjaga keamanan dan juga keselamatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, apabila bertemu dengan orang lain, baginda yang terlebih dahulu memberi salam. Nah, jadi salam Nabi, kata sahabat, Rasulullah punya salam seperti mana angin yang bertiup. Maksudnya apa? Semua orang pakat Nabi bagi salam. Angin ni bila tiup dia kena semua. Begitulah sifat salamnya Rasulullah. Jumpa kawan ni bagi salam, jumpa kawan ni bagi salam, jumpa kawan ni bagi salam. Nah, jadi lafaz salam ada 3 lafaz. Ini disebut dalam kitab sebut. Pertama, Assalamualaikum. 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullah. 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanu wa maghfiratuh. 30 pahala. Nah, ini disebut dalam riwayat mengatakan sedemikian. Dalam kitab Jawharul Mawquf pun ada sebut juga. Jadi terpulang pada kita nak bagi salam hak mana yang tak betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam tak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dalam sembahyang pun kena jaga, takut salam tu tak sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam tahu nah, bukan ulak tolong salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebutannya bagi jelas. Wallahu a'lam bissawab. Sambung pada bulan depan hadis yang ke-9 insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita mendoakan dengan kita membaca hadis-hadis Nabi, berzikir, hadir ke majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala COVID dalam negara kita ini insya-Allah. Jadi di luar nu ibu-ibu ayah-ayah sekalian, saya dah bawa jualan daripada pondok kita, pau. 1.8 saya tak pau duit, saya suruh beli pau saja. Jadi beli sambil menderma untuk mahat kita. InsyaAllah boleh dapatkan di luar tu. Lebih kurang ada 40 bungkus kot. Saya bawa satu bungkus ada 10. Jadi boleh dapatkan di luar sana InsyaAllah. Dan di tangan ayah-ayah ada 2 yang kita bagi. Yang pertama jadual pengajian di salah satu cawangan kita di Kampung Pelek no. Dan yang kedua doa. Doa itu dipetik daripada kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Umar An-Nawawi Al-Bintani, yang merupakan ulama besar daripada tanah Jawi Indonesia. Dan di antara kitab-kitab beliau yang dibaca di pondok-pondok termasuk di ma'had kita, antaranya kita baca kitab Nurul Zalam, syarah kepada Aqidatul Awam, dan antaranya lagi syarah kepada Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu Maraqi Al-Ubudiyah. Itu di antara kitab yang dikarang oleh pengarang Nasaihul Ibad Syekh Umar An-Nawawi rahmatullahi alaih. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفع عنا البلاء والوباء والفتن بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.